yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kembali pengajian kitab Ayyuhal Walad. Malam ini muka surat 33, 4 baris daripada bawah. Berkata pengarang rahimahullah ta'ala, faedah yang ketujuh. Sesungguhnya aku, kata pengarang, melihat setiap orang bersungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan, dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali rezekinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya Allah, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya, daripada Allah. Baik, molek sungguh pengajaran yang ketujuh ini. Kita sambung pengajian kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang menerangkan tentang faedah-faedah untuk menjadi penawar bagi hati manusia dalam menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Kalau kita berjalan daripada Terengganu ni nak pergi ke mana-mana, nak pergi Kuala Lumpur dan sebagainya, perjalanan yang paling menyenangkan kita ialah perjalanan yang dikawal lalu lintasnya, selamat jalannya. Nak ada arahan-arahan di tepi jalan, ada amaran-amaran dan sebagainya, semuanya memudahkan dan menjadikan perjalanan lancar. Maka papan-papan tanda arahan-arahan, larangan-larangan itulah yang menjadi pesanan-pesanan ulama di dalam kitab-kitab mereka. Antara kitab itu ialah Ayyuhal Walad ini. Seolah-olah papan tanda nak alert kita, beri supaya kita berjaga-jaga, supaya perjalanan kita daripada Terengganu ke Kuala Lumpur ini bagus, molek. Tak sakut dan sebagainya, salah jalan, belanggar dan sebagainya. Maka perjalanan akhirat itu perlukan pesanan-pesanan. Jadi ulama-ulama dia kutip daripada ayat Quran, daripada hadis, disimpan di dalam kitab-kitab ulama untuk memudahkan perjalanan hidup manusia. Maka faedah yang ketujuh dia kata, sungguh aku lihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Memang betul lah. Dalilnya tengok diri kita, sungguh tak kalau cari makan? Sungguh tak? Ada orang tu dia sanggup berkursus dulu, bayar habis 5,000 dulu. Tak jadi lagi seorang peniaga. Belum lagi buka perniagaan. Belum ada kedai, belum ada syarikat. Produk pun tak tahu apa benda lagi. Tapi dia sanggup bayar RM5,000, RM3,000, bahkan ada yang belah-belah ribu untuk mengetahui cara mana yang terbaik, selok-belok mencari dunia nanti. Betul tak? Itu mana kesungguhan. Adakah mencari dunia itu salah? Tak salah, dia tak khabar salah sini.
Faham? Jangan salah faham pula. Kita kadang-kadang salah mengaji. Kita tengok orang rumah besar, kita kata sombong. Orang rumah ni sombong. Bapa pun kata sombong. Dah rumah besar, la ilaha illallah. Tak ada kena-mengena dengan rumah. Sombong kan rumah. Faham? Orang tu. Nak? Kita ilmu tak cukup, cakap banyak, jadi masalah. Betul tak? Jadi masalah. Nyanyi tak anda nak nyanyi, marah orang. Betul tak? Tapi tak apalah bagian nyanyi. Bagian cakap. Ada pula orang rumah besar sombong. Orang ni gong, apa mu kata gong? Tu kereta apa? Bapak-bapak umur belaka pakai tak pakai kereta kecil bahasa gong. La ilaha illallah. Lah dia besar. Pakai kereta besar mu kecil, pakai kereta kecil. Sang lagi. Besar kau ni, besar pendapatan dia. Mu pendapatan kecil, makan kecil. Faham lagi? Betul tak? Jangan salah. Dunia tidak salah. Dia kata bersungguh-sungguh mencari rezeki. Kalau duduk losong, gaus ming, besuk. Betul tak? Kalau duduk lerang, pasang mozek, kola berang. Ke tak betul? Nak turun pagi, nak boleh ke siapa ke pagi-pagi tu, kan jeng tan jalan kola berang, pukul 7. Betul tak? Nak siapa Bukit Sawa, biru muka. Tengah malam, okey tak ada kereta. Nak cari bitihnya masa. Hok duduk kola berang, bawa piala atau balok atau papang atau Johor. Tu bawa bata, tu bawa tepung, tu ikut lori plastik. Tu gaus ming, tu turun pagi balik petang. Tu turun petang balik pagi. Tu turun dak balik-balik pak learning. Kenapa? Cari rezeki. Rezeki itu tulis tak lagi? Tulis dah. Dah cari itu disuruh. Salah tak cari rezeki? Tidak salah. Dan ni kata bersungguh-sungguh, dia nak royak, dia tak kata salah. Maknanya bersungguh-sungguh cari rezeki, tak salah. Tapi tidak bersungguh mencari akhirat, situ salah. Nampak lagi? Situ salah. Kita biar standard lah, biar standard. Nampak lagi? Dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, datangkanlah kepada kami di dalam hidup dunia ini kebaikan. Dalam kitab-kitab yang mensyarahkan hadis ini, apa kebaikan? Isteri yang solehah, suami yang bertanggungjawab, hasanah di dunia. Rumah yang luas, dok speed, kenderaan yang bagus, dok berhutang orang. Itu panggil dunia hasanah. Wafil akhirati hasanah, dan juga pada akhirat hasanah. Yang ini amalan kita di akhirat membuahkan hasil, itu hasanah. Nampak? Jadi dua-dua lah. Dunia, akhirat. Dunia tidak salah. Cuma jangan kejar. Sebab apa? Kalau kejar, lengah. Bila lengah tak dah mari surah malam-malam. Faham lagi? Dah kalau kita tak kejar, relax je ambil. Faham? Banyak alhamdulillah, sikit alhamdulillah. Faham? Jadi jutawan sekalipun kalau tak lupa Allah, Allah kasih dia. Jutawan tu kait dengan akhirat ke dunia? Dunia kan? Kerana ramai jutawan yang hadir majlis ilmu. Tapi hak tak ada orang, tak mari terus surah. Faham lagi? Jadi dunia tidak salah. Kalau dunia itu salah, berderet-deretlah dunia kat gini, beratur nak masuk neraka. Rumah besar masuk neraka, Bangla masuk neraka, Kuala Renang masuk neraka, kereta Ferrari masuk neraka. Tak ada. Manusia masuk neraka. Jangan kejar letih. Contoh kejar turun gelap, balik gelap. Mana masa ada. Sedangkan talabul ilmi faridah ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama itu wajib. Dan kalau mu turun gelap, balik gelap, turun daripada rumah 6.30, balik di rumah 7.30, turun gelap, balik gelap. Dang tak lagi nak pergi dah, dang lah, tak gerak dah. Dah esok kita pula. Dari jemaah sekayu.
Bini nak mandi air kejung. Lagi. Nak rehat. Nah, dah tua dalam keadaan tidak ada ilmu. Bila tidak ada ilmu, kemungkinan Fatihah semayangnya tidak betul. Bila tidak ada ilmu, kemungkinan dia berpegang dengan akidah Mujassimah. Kemungkinan akidah dia Mu'tazilah. Kemungkinan akidah dia Syiah. Kemungkinan akidah dia apa benda ni, Mu'attilah. Ataupun lain-lain daripada akidah Qadariyah dan sebagainya. Kerana tak sempat belajar. Tapi tak mesti orang yang kerja dunia itu dia hilang akhirat. Pada golik. Nah, goliknya bila kita ambil dunia ni, tah dunia depan tu RM100,000. Kita pergi dengan berjalan, dengan berlari. Hak mana lengah? Ni bagi awak RM100,000. Ni bagi awak RM100,000. Faham? Kita pun pergi jalan ambil. Hak kawan kita berlari. Siapa-siapa dulu? Hak berlarinya. Faham? Tapi kita lengah tak? Kawan kita lembek siapa kat harta. Kat rezeki tu. Sedangkan rezeki tu orang boleh ambil tak kalau kita tak berlari? Rezeki kita orang boleh ambil tak kalau kita tak berlari? Tak boleh. 4 bulan dalam perut mak, Allah kata ke malaikat yang menjaga rahim perempuan, uktub rizqahu, tulis rezekinya. Betul lagi. Bila dah rezeki kita, bini kita boleh makan. Tulis nama kita dah. Akan jadi makanan mengenyangkan kita. Nampak? Jadi, hak ni peng berlari dia ambil. Kita relax je. Dua-dua dapat dunia. Faham lagi? Orang lain boleh ambil? Tak boleh rezeki. Mana boleh ambil? Siapa boleh curi rezeki orang lain? Dah kata kau curi, mari curi piti kita semalam 1,000 bawa dalam rumah. Cah rumah. Tu rezeki dia. Rezeki dia gua ni. Saya yang cari piti tu. Tahu dah, mu bukan cari rezeki. Mu tukang cari. Rezeki dia, rezeki dia kau curi. Ar-rizqu ma yanfa'uka walau kana muharrama. Rezeki itu perkara yang memberi guna pada seseorang walaupun secara yang haram. Dan sekarang ni duit itu beri guna pada siapa? Pada pencuri atau tuan rumah? Pada pencuri. Dia makan kenyang. Rezeki pencuri. Faham lagi? Sebab tu kita boleh 3,000. Bukan masalah mulut kita belaka 3,000. Tubik tahi pun macam tu. Faham? Anak kita attack 1,000. Bini kita 1,000 masuklah perut dia. Faham lagi? Mari ikut tangan siapa? Ikut tangan kita. Kita yang kerja. Kita pergi cocok di bank. Kita yang dibayar gaji. Selik gaji atas nama kita. Kita makan sekau. Dah. Bini kita attack. Dah mana? Tulis dah hak dia. Faham tak? Jadi, bila contohnya no pitih mu 1,000, hak mu 1,000. Siapa yang pergi kejar, dia letih. Hak dia ambil steady, tak letih. Bila tak letih, ni dang mari majlis ilmu kuliah maghrib. Faham lagi contoh. Kalau hak letih, hak tak dang, hak sepuh masa dang tak mari. Dang tak? Dalil, tengok adik-adik kita. Kita seorang yang mari majlis ilmu. Abang mari tak? Berapa abang nak mari? Abang tak dang kerja dia, dang dia orang naga tak dang. Adik kita tak dang kau. Dia main bola petang, beringat main bola. Faham tak ke? Jadi hak kerja pun dapat. Kalau hak dia, kita hak jalan pun dapat. Kalau hak kita, faham tak ke? Tapi dia letih. Sebab tu dia jangan kerja dunia. Mu ambil bergaluh pun dapat kamu kau kalau hak mu. Kalau dang hak orang lain, ikas layang. Bukan berenang patah takir. Faham? Berenang tu dekat Hawaii. Masuklah pukat. Orang Amerika. Orang Kanada punya nelayan. Tapi Allah tulis dah. Pala tu kita makan. Atas pala poksuh losong. Ekor biding. Presiden Amerika, Joe Biden. Jadi siapa masuk kilang, kerak. Pala duduk lanteng lain. Sading. Ekor lanteng lain. Faham tak ke? Pala siapa losong. Bahang dia poksuh. Ekor Joe Biden, Presiden Amerika. Betul tak? Barang tulis. Kita pergi beli ikan layang. Berapa ikan layang kilo? Kilo 12. 13 tak boleh? Ambil lah 13. Nak mana pasal otak biu gitu. Faham lagi? Bukan betul belaka orang ni. Betul tak? Aja dengar gitu. 12 ya, 13 tak boleh. 13 ambil.
Faham? Kata tak boleh marah pula. 13. Boleh 9 ekor. Sekala, faham? Seekor tu tulis dah kucing belong. Atas kepala tu tulis dah kucing belong bawah tangga rumah kita. Kita buat kejap langsing nak tengok anak kejap luar kapuh. Buat lagi aku. Dasar kejar hak dia tau. Tak, kejar pada dengung. 20 tim tu ikan ajar. Faham? Tu dia nak ngajar tauhid, barang akidah, barang siap. Kemah lalu imam itu. Oh ni ustaz ngajar, tulis dah dia. Kita tukar bayar. Faham tak ni? Jadi tak usah kaluk Banyak alhamdulillah, tak banyak berusaha. Syukur apa yang ada, juta cara sejuta, seria cara seria, janji bersyukur. Tidak ada salah kita nak lebih daripada yang telah ada. Nah, asalkan niat itu betul. Berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan tadi lah, nak bayar anak sekolah, nak bayar rumah, nak bayar yuran, nak bayar bank sekolah, nak bayar, nak beli peti sejuk, nak ambil air, nak ambil penapis kowe. Faham tak? Banyak kan? Nak bayar exia baru ambil, bayar bulan pula 399. Pasal deposit dari KPM ni photostat IC je. Banyak benda kan? Kehidupan tak? Itu sungguh-sungguh. Lagi lah sungguh-sungguh. Jangan lupa akhirat. Faham tak lagi? Dan terkadang ia terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Allah Rabbi. Ni berat dah. Tadi dok lajak lagi. Nah, letih lah. Dok dang mari surat. Ni bahan orang dah. Syubhah ni hak ada dalil, ada kemungkinan masuk barang kotor dalam ni. Tidak diyakini halal, itu syubhah. Mudah cakap lah, macam-macam definisi syubhah yang diberikan oleh ulama. Saya biar mudah. Tidak dapat kita yakin bersih. Faham lagi? Harta kan kalau kerja benda, kerja cikgu. Boleh gaji, tu memang yakin bersih. Gajinya halal. Tahu tak? Tapi cikgu kerja juga, tapi jarang-jarang main nombor ekor. Jadi syubhah. Faham lagi? Kita kena faham. Kerja benda, kerja khani je. Jabat mana? Jabat pendidikan. Halal. Tak ada benda yang haram situ. Faham? Tapi kalau kerja khani, tapi kadang-kadang bos suruh pergi ambil rasuah, pergi ambil. Sudah kerja dah lah. Faham? Jadi kena faham jangan sapa yang haram. Belajarlah kita meninggalkan yang haram dengan menjauhkan yang syubhah dulu. Kalau hak syubhah ni kita ranggap beres-beres semua dah, maka yang haram nanti tak berasa takut mana. Hak haram ni harta lah. Faham tak lagi? Usaha yang haram. Balasan di dalam dunia amal tidak diterima kalau beramal. Tak beramal masuk neraka. Beramal tak terima. Akhirat mana-mana bahagian yang badan yang kena membesar daripada harta yang haram, daging dia itu akan dibakar oleh neraka. Jadi dunia kena, akhirat kena. Cuma dunia ni balasannya maknawi saja. Tidak berupa. Kalau tak tubik api malam-malam. Cuma tidak diterima ibadat. Orang kata mu ni tak betul ni. Mayang mu semayang di Mekah, tapi kerja haram. Macam mana? Nampak? Kalau orang yang iman dia tinggi, dia rasa takut. Kalau iman dia nipis, dia tak rasa takut. Contoh, kerja di supermarket, kerja di kedai hak 24 jam, yang ada jual arak. Dia tak minum arak. Faham? Tapi bila orang kafir mai beli arak, dia jadi juru jual. Nabi kata 10 orang kena laknat sebab arak. Antaranya tukang jual. Bukan dia owner, bukan token, bukan pemilik, pekerja saja, juru jual kena laknat. Tiap-tiap orang yang pendapatan kerjanya kena laknat, gajinya haram. Faham lagi? Dah ada siang kawan-kawan itu. Nampak? Hak kerja, bila ada orang kafir nak beli arak, dia akan jual. Dia ambil arak tu, botol arak, dia pun ubuh kat natang pok ni, sensor tu. Ni. Contoh, 20 riyal arak. Bola sepik win. Orang kafir pun bayar 20 riyal, tu juru jual. Nabi kata kena laknat.
Laknat ni didoakan kecelakaannya dan jauh dari kasih sayang Allah dalam dunia ini. Itu orang panggil zat pekerjaannya haram kerana jual benda yang haram. Tapi ada orang yang buat benda yang haram tapi gajinya halal. Kena pandai juga, kena ngaji. Contoh orang puang yang kerjanya halal tapi dia tak pakai tudung. Dia kerja jabat kerajaan, kerja swasta, bukan kerja buat benda yang haram. Kerja sebagai jurutai, jaga maklumat, komputer, programmer dan sebagainya. Kerja jabat. Faham? Cuma dia pakai kain belah, nampak peti. Faham tak ke? Faham? Atau dia tak pakai tudung, nampak rambut. Maka perbuatan dia tu haram. Gajinya halal. Ada beza tak situ? Kerana dia bukan bekerja untuk buat benda yang haram. Dia bekerja buat benda yang halal. Tapi dalam buat benda halal itu dia tak patuh syarak. Faham? Jadi kalau kerja atas kapal terbang, tukang tuang arak, dia tukang tuang. Orang kata haji memang tak tuang, tak orang pergi haji minum arak. Faham tak? Kalau terbang nak pergi London, KL London, KL San Francisco, KL New York, 26 jam flight, non-stop. Tuang arak. Bukan saya tau, botol besar. Arak. Tu kena laknat. Gajinya haram. Jadi beli baju, beli kana, beli tudung untuk semayang, tak terima. Ini masalah. Jangan sampai cari rezeki, hak haram pun rembak kau. Patutnya projek itu tender terbuka. Mana-mana syarikat yang mempunyai lesen, yang berkaitan dengan tender, dengan projek, boleh masuk tender, rebut tender. Rupanya dia dah hejah dah dengan kroni dia, anak beranak dia. Untuk menerima tender itu di belakang tabir. Jadi ngundi ni wak lolok je ngundi. Faham tak ke? Dia beri kan dengan kuasa dia, dia beri tender tu kepada syarikat kroninya. Ini gajinya haram. Kena laknat. Tak kira mu MB, timbalang MB, Esko YB tak ada peduli. Kena igak tak kena igak, jatuh hukum J bebas lagi, tak ada peduli. Hukumnya haram. Faham tak ke? Orang kita buat tak gitu? Itu masalah. Kita nak gagah tamda biar akhirat lagi. Lagi malaikat kata mu sekian hari bulan masa mu jadi YB, mu telah memberi projek ini secara diam-diam kepada syarikat anak saudara mu. Tidak diberi kepada atas jalan undi. Nak jawab gua ni? YB kata, saya bakal piyah ni. Tak boleh tolong piyah. Piyah dia tolong. Faham? Mu pakai topi sudu tapi tidak buat kerja yang haram, masuk syurga. Betul tak? Dah kita nak gagah tapi piyah. Murah no syurga. Batang endeng piyah. Jangan, hati-hatilah. Memang sedap, barang sedap. Piti kan? Betul tak? Sekali boleh cash bel paya 280,000. Sana. Duduk dalam itu. Jauh ke naik main V, keku. Faham? Dah sakit hati tu tengok orang beli bel paya bedau. Hak halal alhamdulillah, belilah 400 te pun. Kita tegur tu jangan cara haram. Mewah-mewah tak ada masalah. Tak salah pun. Okey, dunia tidak salah. Jangan cara yang haram. Ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Minta persen tender projek. Ni kena beri 15% ni. Jual air muka tak? Malu tak muka? Wak dak wak tebal gitu muka hak uduh dah. Faham tak ke? Ni tu terpaksa menjual air mukanya dan harga diri. Ada yang tuang arak, biar malu pun malu lah. Kerja di kedai orang kafir, syarikat orang kafir tak membenarkan tutup aurat. Lah lagi lah. Mula-mula berasa segang, lama-lama biasa.
Orang kafir kata tak boleh bakar lengan panjang, sini kena lengan pendek. Memang dia jersey dia lengan pendek, belakang kerja sini. Orang puan pun beranglah mula-mula berasa tebal muka. Boleh gaji kau 1,500 beres dulu. Betul tak? Mak mula-mula je marah, "Lek kerja makan lengan pendek itu, luar ketat itu menolak, aku tengok ke benda." Aku gitu. Boleh gaji we ke mak 400, terima kasih. Tak marah lah. Betul tak? Nah, mak pun dunia, anak pun dunia. Betul tak? Nah, jangan sampai haram. Nak kaya-kaya tak ada masalah. Jangan benda yang haram. Kerja joget, kerja joget. Mengamak kerja joget. Dok gamak amba. Depan bini pun dok tergamuk. Faham tak lagi? Bini kata, "Bang, joget kali, mu tergamuk." Aku dok tergamuk aku. Faham? Dok pandai sekian hari dah. Bahasa ke dok tergamuk bahasa. Tapi kalau orang yang ni dia nak pitih masuk TV live, apa tengok berdiru. Berlatih lagi. Ni pusing punggung kat orang. Untuk joget nak dapat markah tinggi, nyanyi dan sebagainya. Kena molek tu ada pertandingan nyanyi apa semua tu, dia ada guru dia, ulama dia. Ulama bagian taranum, bagian nahwu dia, sebutan lah, pronoun. Taranum suara dia. Betul tak? Dia kata jangan rasa segan. Saya nampak awak masa berjoget, masa menari tu kekok. Awak begini, awak naik atas petah. Awak bayangkan awak seorang, tak ada orang tengok. Awak buat sebebas-bebas. Aduh. Syaitan aja. Syaitan ke malaikat? Syaitan. Tapi buat apalah? Memang rasa segang. Nak pusing punggung, nampak dengan baju dengan ketat, kopek pun nampak, habis perut pun nampak. Malulah. Mula-mula untuk dapatkan duit, hilanglah malu. Jual harga diri, jual harga muka. Nak pergi? Nak dah cara? Nak ke pitih. Lalu aku memikirkan firman Allah Ta'ala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada suatu yang melata, yang ada merangkak, merayap di atas tanah di bumi ini illa 'ala Allah, melainkan atas Allah telah menjamin rizquha, rezekinya Allah. Jadi kita ni yang semayang 5 waktu, yang puasa Ramadan, yang terkejut sebut Allah, yang dapat duit pun alhamdulillah. Takkan Allah nak sia-siakan? Menatang ada apa semua, dia duduk di bukit mana, gunung mana, gunung Tahang, gunung mana, gunung Tebu, binatang dia lagi duduk, gunung Puji, Kilimanjaro, gunung Ketu, Wak Mariah, gunung mana pun, sehalu-halu binatang merayap merakak terbang, Allah jamin rezeki dia. Kenapa? Kerana Allah ni dia Razak. Innallaha huwa Razak. Sesungguhnya Allah, dia saja yang beri rezeki. Bukan mak ayah kita, bukan majikan, bukan kerajaan. Huwa seorang saja, mufrad. Dia seorang saja. Razak yang tukang beri rezeki. Melalui perantaraan. Ni ikut malaikat, ni ikut ni ikut majikan, ni ikut ayah, ni ikut kerokai dan sebagainya. Dia belaka. Termasuk penyembah-penyembah berhala. Hak sembah berhala, Allah yang beri dia rezeki, bukan berhala. Sebelum hijrah pernah berhala-berhala duduk di Kaabah. Penyembah berhala musyrikin Mekah. Allah suruh pergi tanya, siapa yang beri makan? Siapa yang cipta langit bumi? Siapa Tuhan sebenar? Berhala ke siapa? Firman Allah, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika kamu tanya wahai Muhammad nabiku kepada penyembah-penyembah berhala di keliling Kaabah itu, siapakah yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi? Adakah berhala itu yang menjadikan 7 lapis langit dan bumi ini? La yaqulunna Allah. Pasti penyembah berhala pun akan menjawab, Allah lah segala-galanya. Dia yang mencipta segala-galanya.
Jadi kita semayang, semayang, puasa, zakat, haji dan sebagainya, tak usah bimbanglah bab rezeki. Faham? Hak semua berhala pun Allah jamin rezeki ni. Hak judi pagi petang pun Tuhan beri rezeki. Faham lagi? Hak kedara harap pun Tuhan beri rezeki. Hak rembak, balok rakyat pun Tuhan beri rezeki juga. Hak menipu pagi petang pun Tuhan beri rezeki. Faham? Kerana dia seorang. Innallah, sesungguhnya Allah huwar razak, dia seorang lah je. Tak pakat dengan siapa pun. Bahagian beri rezeki. Jadi tak usah takut lah. Dah guana jangan kerja ke guana. Dah kerja. Ikhtiar itu syariat. Hakikat segala sudah siap. Tak akan berubah. Tapi kita ni hamba, bukan ma'bud. Allah itu yang kita perhambakan, ma'bud. Jangan kita nak perhambakan Allah. Dia atur dah belaka rezeki kita tak tahu banyak mana, keluarlah bertebarang mencari min fadlillah, kurnia Allah. Kata ulama tafsir, termasuk rezeki. Cuma tak usah kalut. Faham lagi? Dan jangan nak kecek orang sampai lebih pada hak. Jangan tamak, jangan sampai ambil yang haram. Jangan sampai tak mari majlis ilmu, tadak muka dia dalam masjid. Bukan kata hari-hari nak mesti ada, seminggu sekali pun tak nampak muka dia, sibuk benar ni. Jadi kita bahan bodoh sajalah. Dalil hati kita ni hati bodoh. Faham? Siapa kata tu? Ulama kata. Apa? Barang yang siap dah dijamin, kita sibuk sangat takut tak ada. Barang yang dituntut, kita tak ada cari pun, tak gaduh mana. Faham? Jadi tak apa comel. Dia panggil mindset kita tak apa molek. Kata Syekh Athaillah dalam kitab Ikang, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala timasi fi qalbi minka. Kamu bersungguh-sungguh sangat mencari rezeki yang sudah dijamin bagimu, dan kamu lalai daripada kewajipan yang Allah perintahkan kepadamu, dalil ada kebodohan di dalam hati kamu. Maka aku pun mengetahui bahasanya rezekiku di tangan Allah dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Apa makna rezeki di tangan Allah? Makna kuasa rezeki, mengatur rezeki itu adalah bawah bidang kuasa Allah. Kita tidak berkuasa. Bukan nasi lemak kita duduk dalam tangan Allah gitu. Faham lagi? Kalau kita rezeki kita di tangan Allah, benda maksudnya Tuhan ada tangan. Faham kata Tuhan ada tangan? Ni macam-macam belak-belak ni. Tuhan ada tangan kanan, mari mazhab lagi tangan kiri. Dan ni balah dah. Sama diri mazhab dia balah. Satu mazhab kata Tuhan dua-dua tangan kanan belakang. Mazhab baru ni, baru tubik Saudi ni, satu tangan kiri, satu tangan kanan. Bulak dah. Kenapa? Kerana dia terjemahkan letterik harfiah Al-Quran itu ikut semata-mata zahir saja. Tak serah kepada orang yang arif. Faham lagi? Sedangkan dalam Quran kata yadullah, satu tangan. Ada kata ID, tangan lebih pada tiga ke atas. Dan kata dengan yadahu, tak, dua tangan. Hak mana itu tangan Tuhan. Jadi bukanlah makna tangan sebenarnya. Dah guana kata ahli sunnah wal jamaah, dua cara, ingat sampai mati. Ayat tentang tangan Tuhan, kaki Tuhan, tumit Tuhan, dua cara je ahli sunnah. Pertama, cara yang terbaik, iaitu tafwid. Guana Allahu a'lam, Allah lebih tahu maknanya, aku tidak tahu, serahkan maknanya kepada Allah, maha suci Allah, menyerupai makhluk. Selamat. Cara kedua, takwil. Kena buka kitab-kitab tafsir, apa mereka takwilkan. Tangan makna kuasa. Faham? Jadi kalau kata tangan, rezeki kita di tangan Allah, apa makna tangan? Allahu a'lam bimuradihi, Allah lebih mengetahui apakah maksud yang sebenar, maha suci Allah, menyerupai makhluk. Selamat. Cara yang kedua, kata ulama-ulama dalam kitab Qurtubi tafsir, dalam kitab Tafsir Kabir Imam Fakhrul Razi, kitab yang menerangkan ayat-ayat mutasyabihat, boleh pergi cari sekarang, belilah Idahud Dalil Ibnu Jama'ah. Faham? Dia menghimpunkan tafsiran daripada salaf dan khalaf tentang ayat-ayat mutasyabihat.
Maksudnya kuasa Allah. Lepas tu dia kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah atas tangan-tangan manusia, makna kuasa Allah mengatasi kuasa makhluk. Ini lagu comel, faham tak ke? Macam kata hari ini akan diputuskan perbicaraan simpulan. Nasibnya di tangan ketua hakim. Apa maksudnya? Hakim akan memutuskan hukum, bukan tangan dia. Faham tak ke? Lelah kalau main pakai tangan itu. Tangan mana tangan? Tangan Tuhan. Tapi tak macam tangan kita. Tangan Tuhan lah. Balik awal. Kita pergi di jabat imigresen nak buku gambar, nak buat pasport apa semua. Kita tengok ada satu pintu tu dilarang masuk melainkan kaki tangan. Kita pun terang masuk kat dia, Allah kaki dengan tangan. Kata tu pegawai tu bahasa bengong mu ni. Masuk kaki tangan itu adalah pekerja di sini. Faham? Nah, di bawah kaki tangan ni. Nah, ni rohok main pok-pok ni. Orang tutur ni pok-pok bodoh. Maka aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya. Apa maksudnya? Ikhtiarlah, berusahalah dan simpanlah harapan kita hanya kepada Allah. Dah boleh kita beri harapan pada makhluk? Boleh, tapi jangan sepenuhnya. Kerana makhluk itu sayamutu, dia lemah, dia akan mati. Nanti dia mati, kamu hilang, putus harapan. Mu pun jadi nak cabut nyacang lalu. Batu tawakal billah. Serahkan pergantungan hati kepada Allah. Kenapa? Karena Allah hayyun la yamut, hidup tidak mati-mati. Wallahu a'lam. Kita lancarkan kutipan derma surah Al-Iman Nosong. Kita akan gunakan untuk tabung pengurusan masjid dan kepentingan maslahat umat Islam sekitar. Minta gerak kantong masjid kanan ke kiri. Dan sila bangun petugas bawa karung yang ada tulis begini, surah Iman ada nombor untuk memungut derma. Bagi yang melihat live daripada Facebook, boleh beri sumbangan kepada bank, iaitu Bank RHB, nombor akaun 21306 1600 29335 atas nama Mak Tafiz Al-Iman. Yang nak beri sumbangan bayar bil api masjid, nombor akaun 2207 4842 1908 atas nama Muhammad Saufi bin Hashim. Kita tak akan buang nombor-nombor akaun tersebut dalam Facebook kita, bila-bila pun ada. Jadi kalau kita teringat minggu depan ada duit sikit nak beri pada surah Iman, kita buka Facebook saya, cari selok-selok bawah tu hak mana live surah Iman, faham? Ada buka skrin bawah tu adalah nombor akaun situ. Kerana kita tak pernah ubah nombor akaun kita dalam mana-mana kuliah. Faham? 20 tahun dah kuliah, orang minta nombor akaun pun kita tak bagi. Pasal kita bukan jenis kutip derma. Faham? Tolong kutip derma untuk masjid. Dulu dia kata kita kutip derma untuk kita. Allah, pakai Mustang maknya aku. Dah nak malam? 2-3 ribu, 4 ribu malaman. Kaya dah. Dah tolong kutip untuk masjid surat, pondok dan sebagainya. Sambil-sambil kita beri sumbangan derma, kita tengok soalan. Apakah hukum buat duit melalui drone? Kita cah harga ikut pasaran. Apa maksud soalan? Drone hak terbang tu. Dia cah benda. Nak berniaga benda. Buat video. Mu tahu ni, dia tak ada tulis buat video. Tak anggap mu. Buat duit melalui drone. Banyak buat penggambaran, ambil gambar dan sebagainya. Faham? Dia benda-benda lagu tu, sebab itulah dalam Islam kita kena berbincang. Tak, penjual, pembeli, pengupah dan yang mengupah. Yang ambil upah dan yang mengupah. Dan tetapkan harga dan ciri-ciri apa yang kita nak supaya nanti tidak berlaku perbalahan.
Okey. Saya buat video 30 minit. Ada dengan lagu background gitu gini, ada caption dan sebagainya. Bayaran saya, company saya 30 minit ialah RM2,000. Contoh. Faham? Dia bersetuju. Bersetuju tak apa. Tak setuju minta kurang, tak bagi kurang, buat dengan syarikat lain. Nampak? Macam kita buat rumah dah. Kita nak buat dapur sikit tambah. Tiba-tiba dia tak bincang dulu. Faham? Dia suruh tukang buat. Lala tukang kata nak 13,000. Ambo sikit ni 13,000. Akhirnya balah. Tetap dulu. Tak puas hati tukang kakak bawah ni butter. Ni seming berapa? Kapur berapa? Gitu. Dan sekarang perniagaan melalui drone di Eropah lebih luas. Atau barang. Kita atau barang masih lagi benda pakai motor, puk pandai tau. Sekarang guna drone. Di Eropah, di Belanda sudah guna drone, di Belgium sudah guna drone, di France setengah tempat guna drone atau barang. Kita beli barang dengan Amazon, dah ada orang yang runner Amazon guna drone. Nampak? 20 kilo, 30 kilo boleh pergi. Drone kita tak lagi lah, drone kita 5 kilo je. 6 kilo hilang. Tak balik. Bolehkah jual tanah untuk pergi buat umrah? Selain tanah tempat duduk ni, saja dah tanah yang nak tinggal. Anak-anak tak kisah, tak marah-marah pun. Baik. Kalau kita nak pergi buat haji, boleh tak kita jual tanah kita? Jawabnya tidak wajib. Jika tanah itulah tempat tinggal kita. Tapi kalau tanah itu bukan lagi tempat tinggal kita, kita sudah ada tempat tinggal, tanah ini menjadi properti kedua, harta kedua. Faham lagi? Maka wajib jual jika tidak menjadi sumber pendapatan untuk tunaikan haji. Kerana haji itu wajib. Man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mampu pergi wajib pergi. Maka dia tak mampu pergi, mereka kena jual tanah losong ni baru wajib pergi, baru boleh pergi, maka wajib jual. Tapi jangan dengan jual tanah ini hilang pendapatan untuk dia sara hidup. Tak boleh. Tak wajib. Faham? Mana kalau kita ada rumah yang ni saja kita duduk dan kita tak pergi haji lagi, tak wajib jual. Walaupun tak pergi haji sampai mati. Faham lagi? Soalan seterusnya. Saya ada tanah tempat duduk. Ada anak laki-laki 3 orang, anak perempuan 4 orang. Bolehkah saya hibahkan tanah itu untuk anak laki-laki saja? Anak perempuan kahwin belaka dah ikut suami masing-masing. Gini. Kalau hibah ni kan dia boleh berbincang, beritahu kepada anak perempuan, awak dah, suami awak semua kerja sedap belaka dah, ada rumah belaka dah. Anak lelaki mak ni bujang lagi dah. Mak nak berilah tanah nak hibah ke dia. Kalau dia orang suka, berilah. Tapi hibah ni kalau dia orang tak suka pun sah kok kita beri. Faham? Sebab dia bukan faraid. Okey? Cuma begitulah seorang laki-laki dia pergi jumpa Nabi. Dia nak beri tanah dia kepada sebahagian anak je. Nabi kata jangan buat gitu, beri belaka lah. Nampak? Lepas tu kerana itu oletnya beri belaka. Melainkan kita bincang dan dia rela lepaskan. Tak apalah, kita senang belaka dah. Beri adik-adik lah, kata ke kakak. Faham? Apakah syarat yang membolehkan kita keluar dengan perempuan bukan mahram? Cukup ke dengan bawa adiknya yang telah balik? Jawabnya yang pertama, apakah tujuan tu? Kena tengok tujuan. Mu nak gimana? Nak pergi ke pejabat agama untuk menyelesaikan masalah. Nampak nak nikah lagi, ada masalah. Okey. Tapi ada teman. Mahramnya kena bukan saja balik, tapi akil. Mana mukallaf orang yang cerdik. Nah, boleh. Kerana apa? Kerana yang dilarang itu la yakhluwanna ahadukum bimra'atin. Tidaklah kamu bersendirian saja dengan seorang perempuan. Nampak? Maksudnya kalau ada seorang lagi tidak sendirian. Nah, jadi kalau bawa teman mahram yang sudah besar, boleh ya. Masalahnya mahram kecil. Faham lagi? Pergi robbery gendong mahram, mana mahram? Ni lah raga. Dia peluk je duk. Puan peluk dia. Mahram adik puan duk lah raga. Lepas robbery dia pun beli belong wi ke adik. Adik main belong tu, dia main belong lain. Faham lagi? Ni masalah.
Bagaimana sebenarnya qazak? Kalau toreh buat lain atau guna mesin nombor kosong, tepi dan di atas tinggal. Saya pergi Bukit Jalil nanti tengok bola, boleh tak saya jamak dengan kosong musafir saya itu? Baik. Bukit Jalil dengan Losong berapa kilometer? Lebih 450 kilometer kalau kita lalu ikut Ajil. Okey, kalau kita masuk ke Losong ni ikut bukit apa ni? Gemuruh ni ikut Bukit Jong ni 400 lebih 457 km gitu, lebih. Okey. Tak apalah. Siapa yang nak perjalanannya destinasinya 85 km ke atas, dia sudah dikira musafir. Faham? Jadi bila awak nak pergi Bukit Jalil lagi daripada Losong, keluar pada Mukim Losong saja dah boleh jamak qasar. Tapi tujuan nak pergi Bukit Jalil jangan tujuan nak buat maksiat. Kalau tujuan nak tengok nak buat maksiat tak boleh. Kerana kaedah fiqh kita ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan rukhsah itu tidak diberikan pada perkara maksiat. Faham lagi? Ni lagu tu. Kalau kita rasa ragu, maka kita tak usah jamak dan qasar. Kerana ada pendapat mengatakan bola itu lara. Faham lagi? Maka al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar daripada khilaf ulama itu yang kita tak buat qasar, kita buat solat biasa adalah lebih baik. Dan Imam Syafi'i pula sebut dalam kitabnya, kalau perjalanan kita tu belum sampai 3 marhalah, afdalnya ialah kita tidak jamak dan tidak qasar. Qazak macam mana yang dilarang? Qazak ini maksudnya kita cukur separuh kepala kita dan separuh lagi kita tidak cukur. Maka hukumnya ke mana? Hukumnya kalau tidak ada kerana sebab mengikut budaya orang kafir atau idola yang kafir, hukumnya makruh. Saja-saja je buat qazak, makruh. Tapi kalau kerana ikutan, kerana ada ikutannya, seorang penyanyi Korea buat lagu tu, dia buat lagi, maka hukumnya haram. Faham lagi? Gitu hukumnya. Kerana Nabi pesan kalau kita nak cukur botak semua, jangan buat takut. Kalau kita nak simpanlah. Laku kullah au utruku kullah. Nabi sebut dalam sebuah hadis, cukur semuanya atau tak cukur semuanya. Kerana cukur itu budaya orang kafir, saya ikutlah. Tak comel pun. Faham? Qazak ni tak comel. Tapi kalau kita ikut macam orang kafir, rambut belah tepi tapi tidak qazak, hukumnya tak dilarang pun. Kerana tidak ada Nabi kata kalau rambut kita sama style rambut orang kafir haram, tak ada. Jangan ikut budaya dia. Faham lagi? Kerana belah tepi ni bukan hak milik orang kafir, semua orang pun ada. Dan Nabi dia belah tengah. Apakah kebaikan mandi sebelum subuh? Jawabnya, maksud mandi yang disebut ulama ialah mandi hadas. Yakni kita bila masuk dalam waktu subuh, kita dalam keadaan sudah suci. Itu afdal. Nampak? Kerana bila kita suci, malaikat dekat dengan kita. Kita tak mandi lagi junub, malaikat jauh daripada kita. Sebab tu dia kata innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala junubun. Al-hadis. Malaikat rahmat yang mendoakan kebaikan rumah tidak masuk ke dalam rumah yang dalam rumah itu ada beli anjing, ada orang junub. Jadi kata ulama yang mensyarahkan hadis, bila dia mandi je malaikat akan masuk. Soalan seterusnya, solat seorang, ada orang ikut. Solat seorang, ada orang ikut. Takabur perlu kuat. Dan kalau tidak didengari, tidak apakah ustaz? Takabur mana pula? Solat seorang, ada orang mari ikut. Takabur perlu kuat ke takbir?
Tekak alik bera takabur. Takbir tekak bera tak apalah salah tulis. Gini, kalau kita semayang seorang dalam surau dalam rumah, bini kita pun mari ikut belakang. Faham? Maka sunat kita baca kuat. Apa yang kuat? Kuatnya sama macam kita jadi imam solat 5 waktu. Kalau kita jadi imam solat 5 waktu semayang subuh, takbir kuat. Kuat. Doa iftitah kuat tak? Tak, perlahan sama saja. Fatihah kuat tak? Kuat. Maka kita suami yang bini ikut tu kuat sama. Surah subuh kuat tak? Kuat juga di rumah kita tu. Seorang bila bini ikut tu, faham tak ke? Lepas tu bila tu imam dia takbir Allahu Akbar rakaat kuat tak? Kuat. Maka kita yang bini ikut tu kuat juga Allahu Akbar. Faham tak ke? Duduk tayat akhir subuh tu yang macam kuat. Perlahan tak? Kita di rumah yang orang diikut tu jadi makmum kita pun baca perlahan lah. Tabir istiqalat itu kalau semayang jemaah sunat kuat. Qadar mana? Qadar dia dengar oleh makmum. Sujud sajadah ada takbir kah ustaz? Ada takbir, sunat takbir. Sebut dalam Majmu' Nawawi. Dalam bacaan Fatihah sebut huruf sin. Jadi huruf sa. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Tukar makna tak? Bagaimana baca Fatihah tu bacaan surah gitu. Baik. Bila kita baca Fatihah, mestilah kita baca dengan bacaan yang sahih. Bacaan yang sahih ini dipanggil 7 qiraah mutawatir. 7 qiraah bacaan yang mutawatir sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dan ada 3 lagi qiraat masyhur. Jadi 10 qiraah. Ada lagi qiraat lagi. Sampai 21 qiraah dibilang oleh ulama-ulama. Baik. Begini. Bila kita baca, yang pertama sekali kita kena jaga lahan. Mana kesalahan? Kesalahan dalam membaca Fatihah ada 2. Satu dipanggil lahan jali, satu dipanggil lahan khafi. Lahan jali ni lahan kesalahan jelas yang membatalkan bacaan, wajib kena ulang balik. Contohnya menukar huruf. Contohnya menukar baris. Okey? Kemudian pula dalam bab fiqh, jika kesalahan itu tidak mengubah makna, maka tidak membatalkan solat. Kalau mengubahkan makna, batal solat. Contoh, alhamdu dibaca alhamdulillah. Jika alhamdulillah itu i'rab dia tidak mengubah makna, makna puji itu bagi Allah juga, maka solat tidak batal. Tapi bacaan itu wajib diulang balik. Kerana turun ayat Quran alhamdu dengan dhamma huruf dal, maka wajib dijalankan Al-Quran sebagaimana dia turun. Maka orang yang sengaja baca alhamdulillah hukumnya berdosa. Okey? Itu. Faham tak kena? Ada pun kajian lahan khafi, kesalahan yang halus atau tersembunyi. Maknanya kita orang awam nak dimaafkan salah. Contohnya dalam sifat huruf, makhraj yang tidak tepat. Kita orang Jawi sebut sa dengan sin lebih kurang dah. Faham tak lagi? Dia tak dapat nak sebut dah dengan makhraj sebenar-benar sin. Ada syubhah antara sin dengan sa, maka diberi kelonggaran pada orang itu. Sifat huruf, contohnya jahar, contohnya itba' dan sebagainya. Yang sulit melainkan para qari saja yang dapat menyebut dengan betul, maka dimaafkan ke atas orang awam. Masalah khoyashum, masalah bunyi akibat longga hidung dan sebagainya, itu benda yang payah-payah, yang rawami, itu semua itu dimaafkan bagi kita. Jadi kalau kita baca salah bagi, kita wajib ulang. Bila tak ulang, tidak sah bacaan itu. Okey? Tapi kalau kita baca qiraat yang lain, tak ada masalah. Contoh huruf sad, ihdinas sirat, ada baca dengan sin, ihdinas sirat. Dan kita baca dengan him, bacaan kita hafaz. Ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ada qiraat yang huruf mim itu berbaris dhammah. Faham? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Dan ada ismam. Kita ismam pada surah Yusuf. Tak manuna. Faham lagi? Tapi ada ismam pada Fatihah. Ada ismam pada Fatihah. Jadi janganlah kita suka-suka ikut tanpa ilmu. Soalan seterusnya. Kita baca hafaz di Malaysia. Kita nak baca warah, nak baca qolun, nak baca kisai contoh. Nak baca qombul, maklumkan sedikit sepatah kepada makmum. Nanti terkejut makmum pula. Nanti makmum subhanallah, subhanallah. Padahal dibaca qiraat Hamzah, qiraat kisai dan sebagainya. Dia habis setengah-setengah imam kadang-kadang nak tunjuk anda. Dia baca pelik-pelik biar jadi isu. Lepas tu dia hentam balik esok lusa. Dia tang dalam Facebook. Jangan gitu. Orang-orang awam ni nak ikutmu. Hukum makan buah yang dalamnya ada ulat. Apa saja yang susah kita buang, yang pisahkan, maka diberi kelonggaran hukum. Contoh, jambu air. Dalamnya ada ulat aluh-aluh. Kita nak koyok sesa, nak cari aluh-aluh tu boleh jumpa, tapi lambat nak makan jambu. Maka dimaafkan makan dengan buah. Yang tak boleh kita kutip buah dapat sepiring, makan ulat tu dapat semakuk, makan suku semakuk ulat. Itu haram. Kerana yang dimaaf itu ialah makan buah bersama ulat, bukan makan ulat bersama buah. Okey? Tapi kalau ulat tu besar, senang tak buang? Kita buka je buah semeta, ada ulat. Tak besar, mana ada besar tu ulat seekor dalam buah semeta. Ustaz kata maaf. Itu tidak, yang dimaaf itu halus, payah nak buang. Maka al-masyaqqah tajlibu taysir. Bila berlaku payah, diberi kelonggaran hukum. Dan kalau besar ni senang ke payah? Senang, wajib buang, haram makan. Nampak? Soalan seterusnya. Sekian lagi. Saya berada di negara yang mengalami tempoh puasa 18 jam. Adakah rukhsah saya boleh ikut waktu puasa negara berdekatan atau Mekah? Baik. Dia duduk di negara 18 jam. Di mana 18 jam ni? 18 jam ni di utara Sweden, utara Norway dan sebelah atas Iceland. Faham tak lagi? Dah siapa dia pergi Iceland ni? Apa dia tanya? Cakap tangan. Mula seorang takzim budak apa lagi? Dah biar dah nak tanya tak? Biar. Yang pertama dalam jawapan mufti-mufti modern mutaakhirin kita ini, antaranya yang memberi fatwa dalam Darul Fatwa Jordan, Darul Fatwa Jordan Syekh Sulaiman Nur, Darul Fatwa Australia, Dr. Syekh Alwan, lagi dalam Darul Fatwa Baitul Maqdis boleh jumpa. Fatwa Syekh Ali Jumaah pun ada, iaitu hendaklah lihat kita duduk di negara itu ada tak satu badan orang Islam yang menjaga tentang ibadah umat Islam ni, ada tak? Kalau ada kena ikut dia. Dia kata 18 jam wajib berpuasa, wajib berpuasa. Bang, kena ikut dia 18 jam. Munak pendek 12 jam, balik losong. Dia gitu. Sebab orang lain 18 jam, mu seorang pergi ikut Mekah. Tak boleh. Kemudian kalau jika dia duduk di negara itu yang tidak ada badan-badan orang Islam untuk mengetahui, maka dia boleh mengikut negara yang terdekat yang mengamalkan puasa. Contoh, dia duduk di utara Norway, atau di Norway itu terlalu lama puasanya pada masa itu, boleh menyebabkan jadi mudarat. Kalau tidak menjadi mudarat, wajib puasa walaupun 20 jam. Faham tak lagi? Kerana makna puasa itu ialah al-imsak anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Tahan diri dari melakukan yang merosakkan puasa daripada fajar sampai maghrib. Tiba-tiba di negara Skandinavia, Iceland, Norway, Finland, daripada subuh sampai maghrib 20 jam. Itulah yang dikatakan puasa. Tapi jika mudarat, maka boleh taklid negeri yang terdekat, bukan Mekah. Contohnya mengikut orang Islam di Belanda. Contoh, orang di Belanda 16 jam, dia 20.
maka mereka kalau mudarat 20 itu hendaklah ikut yang. Tapi kalau di sana 20 tu orang semua Islam berpuasa 20, mungkin ikut 20. Jadi mungkin maksud fatwa-fatwa ulama itu yang berada di Arktik, okey, di Greenland yang terlalu lama puasanya sampai ada yang siang saja 4 hari. Siang 4 hari duk main ikut bigar matahari, ikut bigar langit rumah. 4 hari baru masuk dalam duk apa. 4 hari lagi pula terbit pula nampak. Faham? Dan ada kadang sampai berbulan. Itu barulah ditaklid negeri yang terdekat mengamalkan puasa berapa jam. Okey? Soalan seterusnya. Adakah rambut wanita yang gugur dikira aurat? Ulama-ulama fiqh berselisih dalam masalah ini. Yang ada di badan aurat. Okey. Adapun yang terjabut daripada badan, adakah dikira aurat? Bukan saja rambut, bahkan potongan badan. Jika potongan badan itu yang jelas kelihatan, maka itu tidak ada khilaf aurat. Contoh tangan perempuan putus. Accident bawa motor, kena lepeh, pum, belanggar putus tangan ni. Jatuh atas jalan, maka aurat. Dan kalau hancur jadi daging yang tak berupa bentuk, maka tidak dikira aurat. Penjelasan ini sebutlah kitab Tuhfah. Kalau kitab Jawi, Sabil al-Muhtadi, Syekh Arsyad al-Banjari. Okey? Macam bab kemaluan lah. Kemaluan orang lelaki, dia belum rempit motor, nerak dua-dua orang. Ada Z seorang, Y suku seorang. Mau belaka sampai diri, putus Angry Bird. Jadi dia buat masalah, bila kita jalan tengok Angry Bird dia melambung, pung jatuh atas jalan, kita pergi pegang, batal tak wuduk. Itu persoalan ni. Kata ulama, jika molek bentuknya masih angry, hukumnya masih rupa bird lah, faham lagi. Rupa bird lagi, faham lagi. Rupa kemaluan lagi. Pegang batal wuduk. Kerana apa? Man masa zakara wal tawaddu. Pegang kemaluan batal wuduk. Pakai lagi hadis itu. Okey. Hancur dak, masuklah sepoket. Hancur. Jadi macam daging itu burger. Maka tak batal. Itu pandangan ulama. Jadi begitu juga dengan rambut. Dengan rambut. Sebagian fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan ya tetap aurat. Bukan maknanya bila dia jatuh lagu tu sorak, orang lain mari tengok, tuang dia berdosa, bukan. Bang, maksudnya dikira masih aurat kerana memuliakan tubuh badan perempuan. Okey? Jadi kalau kita sengaja ambil dalam keadaan hidup, laki-laki dia kata, boyfriend kata, saya nak tengok rambut awak, puang ni muslimah. Orang ngaji sikit, faham lagi? Dia kata tak boleh, gini lah. Saya retuh sorak, saya puh. Dia puh, cabut sorak, konon. Jadi hukumnya haram. Itu maksudnya. Dia ambil sorak, bola dalam sapu, lipat ketah, atau ke laki-laki bertengok, yo. Faham? Itu berdosa. Siapa gitu? Itu fatwa ulama. Faham lagi? Soalan seterusnya. Adakah rambut kabur tadi? Boleh terangkan cara mengambil wuduk pakai sepatu Allah panjang, nanti sampai bab dia lah dalam fiqh. Kalau kita duduk di negara yang siangnya panjang, bolehlah kita jamak walaupun berada di rumah. Siang panjang dah ada jamak nak apa? Siang panjang. Okey, sepatutnya asar sampai ke garik 4 jam. Dia asar sampai ke garik 8 jam. Dah nak jamak dia. Tak garik lagi, tunggu garik sekarang. Faham lagi? Yang ulama kata ni ialah dia tidak ada malam. Bila tidak ada malam, takkan sekali setahun. Katakan 6 bulan siang, 6 bulan malam. Jadi 6 bulan kali bayang lah. Loh. Jadi kias dengan negara terdekat. Ambil berapa jam waktu zuhurnya. Faham lagi? Ada ustaz kata tak boleh buat kelakar dalam ceramah. Boleh atau tak boleh? Boleh, tak boleh berlebih-lebihan. Okey? Apa pun tak boleh lebih-lebihan. Kalau kita basuh pakaian najis dalam mesin basuh moden, taruh masuk pakaian dahulu, kemudian air sabun campur dan spin. Kemudian dibuang air sabun itu, masuk pula air yang lain dan spin. Lepas buang air itu, ia akan spin untuk kering sedikit pula. Adakah suci ke air pakaian itu? Gini. Kalau kita masukkan sesuatu yang bukan najis,
nak seluar dalam kita seluar dalam jap. Seluar dalam gini seluar dalam. Okey. Ni seluar dalam. Paing kena air kecing. Okey. Kita pun cabut seluar dalam, buah dalam mesin masuk. Okey, air tak ada. Okey. Ni air kecing kena di seluar dalam. Air pun masuk. Bila air masuk, duduk dalam tu bertakunlah air. Okey, sampai tak 2 kolah? Tak kalau 2 kolah hukum lain alma idza balagal kullatain yahmil lam yahmilul khabas. Air itu bila sampai 2 kolah dia kuat menolak kotoran. Tapi ni tak sampai 2 kolah. Jadi air yang tak sampai 2 kolah dipanggil air sedikit. Bila kena najis, air itu mutan najis. Maka kita masukkan piyah pula mutan najis. Belum gedang mutan najis. Masuk sokak pula gedang mutan najis. Faham lagi? Dah bila masa dia bersih? Masuk air. Tak boleh. Dia gini nak bersih. Air masuk, dia pusing sambil keluar ke bawah. Faham lagi? Sama macam mesin basuh hok zaman dulu 90-an. Ambil belah ni, akak bahagian basuh, ubuh bahagian perah. Ingat tak? Hok lubang CM. Bubuh dalam ni, biar dia pusing, air buka, biar masuk belah ni. Sambil musing, sambil air masuk, sambil keluar ke bawah. Betul tak? Ini dipanggil bilah. Bila dah takak, tak ada najis, bersih dah air yang keluar, tidak beleming, tidak berkilat, maknanya sabun sudah tanggap, maka bersih pakaian itu. Tapi kalau pusing lah ni saja habis pusing, habis, baru buka air, tidak bersih. Soalan seterusnya. Apakah hukum tahan kentut dari Zuhur sampai Asar kerana nak pakai sunscreen? Tahan kentut? Apa tahan kentut? Nak pakai sunscreen apa pula? Buang kena pakai pula. Tahan tak ada masalah. Bang, jangan kita berlawan dengan hadas itu memudaratkan kita. Yang kedua, jangan kita berlawan nak tahan hadas dengan meneruskan solat. Itu dilarang. Yang pertama, kemudaratan diri. Contoh, kita nak kencing, kita tahan. Maka dilarang syarak, makruh. Kerana dia boleh merosakkan buah pinggang. Boleh merosakkan sistem pembuangan air kencing kita. Itu yang kadang-kadang akan jadi dedah. Nak kencing, tahan. Nak kencing, kencing lalu. Jangan kencing lalu lah, maksudnya kencing dia. Faham? Ada orang dia kencing, dia tahan tu. Sampai sejam lebih. Akhirnya kipas dalam tu rosak. Bila kipas dalam tu rosak, dia kencing berhenti dah. Dia bangun gerak paip dia baik lagi. Kipas dalam ni rosak. Kalau paip tu rosak, getah dia tu, tutup habis dah. Tapuk nitik lagi. Setuh nitik lagi. Caranya DIY, beli getah hitam tu pun dalam. Betul tak? Dan kita Angry Bird ada juga getah hitam. Tak ada. Faham lagi? Jadi jangan tahan kecing. Berasa nak kecing, pergi selalu. Rasulullah SAW tak macam kita. Walaupun tak ada tandas sekalipun, dia akan berhenti untuk buang air. Dan sahabat tunggu di tepi, tempat unta apa semua. Nabi kadang-kadang di belakang unta saja. Kenapa? Jangan tahan kecing. Yang kedua, tahan ketuk berlawan dengan semayang. Nak ketuk, sayang ke semayang. Maka kita semayang juga dalam keadaan menahan hadas. Hukumnya makruh. Kenapa? Kerana kita sudah tidak sempurna khusyuk. Faham lagi? Tujuan solat untuk khusyuk, mu tahan ketuk. Maka ketuklah dulu. Ambil wuduk dan semayang semula. Faham? Itu lebih baik. Lepas ini akan ada pula macam-macam konsep lara di Malaysia. Menteri Agama tak ada buat apa-apa. Kita bangunkan dia. Kalau dia tidur, kita gerak suruh bangun dari tidur. Kan rakyat ni penasihat. Faham lagi? Tegur. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, tegur. Kadang-kadang dia tegur dah, kita tak nampak. Mungkin dia tak tegur lagi. Dia tak nampak. Kita tolong tegur. Faham lagi? Sebab lereng nampak lah ni. Banyak ngaruk-ngaruk. Tak? Punah kerana habis. Hak akidah tu rosak belaka dah. Hak lara pun ramai dah. Hak masuk pula hak punah-punah. Dia bukan larang hiburan. Ambillah hiburan yang tak punah. Banyak lagi dah. Penghibur-penghibur Islamik yang tak ada masalah, yang bernasyid dan sebagainya. Ada dari Turki, daripada Jordan dan sebagainya. Itu image kita. Nak tunjuk orang putih mari joget suka ngak.
Nah, padahal kita merdeka dah tahun 57. Nah, Biasa duduk tu ingat. Ngaruk-ngaruk gitu. Kadang-kadang menteri galik-galik sejak. Nah, kita cuit jetik pada dia sikit biar bangun. Apakah kau orang yang cium pakaian orang lain? Allah. Ada kerja ke apa? Apa erti merdeka yang sebenar dari sudut pandangan Islam? Ini ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan manusia duduk di bumi khalifah, penggantiku. Maknanya melaksanakan hukum-hukum, maknanya hamba-ku. Jadi ulama-ulama beri pengertian banyaklah, tapi kita simpulkan merdeka yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah ialah kita tidak lagi menghambakan diri kita kepada makhluk dan kita balik menjadi hamba kepada Allah. Okey? Macam mana keadaan roh mayat yang mati tanpa dikebumikan? Contohnya mayat orang yang kena makan ke buaya, mayat orang yang hilang. Baik. Dia kata mayat itu makan di buaya. Buaya makan. Tak kira lah buaya ke, ikan jerung ke, makan dinosaur ke, makan apa tak. Jadi macam mana? Sama saja. Apabila dikeluarkan roh daripada badan seseorang, maka jasad itu berpisah. Jasad itu terpulang kepada mana tempat dia berada. Kalau ada di hospital, jasad di hospital, tunggulah orang lepas sesar apa ni. Nak gitu gini, buat balik rumah. Kalau jasadnya di rumah, sibuklah anak-anak, tukar kain gitu gini, tudung apa, panggil wari-wari, mari jarak. Nah, jadi kalau jasadnya dalam mulut buaya, duduklah dia dalam mulut buaya. Roh, kalau roh orang beriman, maka dia ambil oleh malaikat yang diwakilkan. Daripada mana dia wakilkan? Daripada tangan malakul maut. Yang ambil daripada jasad malakul maut. Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Yang mengambil daripada badan kamu roh itu ialah malakul maut. Yang kita sebut namanya Israel. Okey. Lepas tu diberi kepada malaikat yang akan membawa roh orang mukmin naik ke langit. Macam cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj terus pergi mai itu maka dia terus naik ke langit. Ada sebut dalam kitab-kitab hadis. Okey. Dan setiap langit itu ada penghuni. Malaikat yang ramai dan setiap lapis langit sekali naik langit pertama, segala malaikat yang ada di sana memuji-muji roh itu. Ini Nabi cerita. Yang naik malaikat dan mereka meminta teringin nak ikut sama rombongan membawa roh itu naik. Itu roh orang mukmin. Sampai ke langit yang kedua, malaikat di langit yang kedua pula memuji-muji roh itu. Kerana apa? Kerana bila diambil dari malakul maut, diberikan akan haruman yang wangi daripada syurga. Malaikat. Dan ditunjuk syurga, ditunjuk neraka. Tunjuk syurga neraka. Okey? Kemudian dibawa turun. Di mana duduknya? Dekat kubur tapi sejauh mata memandang. Jasad tengok sesar lagi. Orang dah tengah semayang dah. Dia duduk situ. Okey. Pas mayang kau bawa dengan bank usul masuk dalam kubur tanah, bawa lagi atau jasad roh. Ni Nabi cerita, tidak wani nak tambah-tambah. Faham lagi? Jadi kenapa? Kerana dia alam barzah suku, dunia suku. Okey. Jadi yang dipikul itu barzah ke dunia? Dunia, nampak. Dunia ini alam syahadah. Syahadah makna nampak. Okey? Orang mari tengok mana banyak tu, atas gerai tu, atas parking tu, atas katil tu, banyak jenazah. Dia tengok macam-macam doa okey. Jadi kita nampak tu alam barzah ke alam dunia? Dunia. Dia pergi kubur digali-gali-gali. Dunia ke barzah? Dunia. Faham? Boh mayat situ, dunia. Boh lah kanda, dunia belaka. Barzah ada alam lain pula yang akan melihat datangnya malakul maut, datangnya kiraman malaikat apa benda ni, ruman dan malaikat munkar dan nakir, melihat gelap, melihat nikmat, melihat azab dan sebagainya. Jadi bila dah datang munkar dan nakir nak datang, maka dikembalikan roh.
Ada kata duduk di dalam badan dia, ada kata duduk di dalam kain kafan dia. Nampak? Dan nampak yang ramai, roh itu duduk dalam jasad, dan jasad itu duduk di alam barzah. Di alam dunia tak boleh sakok dah, kerana ubur tanah. Kalau roh orang kafir, kalau jasadnya dalam mulut rimau, dalam mulut dinosaur, dalam mulut buaya, mulut hiu, gitulah. Nah, jasadnya alam dunia dalam mulut ikan hiu, buaya. Barzahnya dia sedang menerima soalan-soalan dari munkar wa nakir. Lagu mana? Wallahu a'lam, kerana dia alam ghaib. Kita yakin je. Faham? Ya. Alam ghaib ni kena ada nas. Ada hadis cerita, kita cerita. Hadis tak cerita, kita tak payah buat bayangan. Takut tak betul. Okey? Habis dah. Ada tak soalan Nisa? Ada? Ya. Waalaikumsalam. Baik. Faham dah. Orang yang telah kena penjara, lepas tu ada ustaz kata dia tak salah lagi tu. Faham? Jadi gini. Salah tak salah, wallahu a'lam. Hak sebenarnya Allah Maha tahu. Jadi hukum ada dunia sekadar zahir. Okey? Jadi kalau dia tu saudara kita sudah kena penjara, memanglah kita tak payah kutuk dia. Kita doakan supaya dia bersabar dan dia insaf menerima hukuman. Itu yang terbaik. Okey? Jadi kalau kata tak salah lah komplain itu begini, patutnya kita kena beritahu pada lawyer dia, supaya mereka boleh bangkitkan balik kes dan sebagainya. Jadi sebab itulah kalau kawan kita dah kena penjara, orang sama beriman dengan kita walaupun tak baik dengan kita dah kena hukum, kita doakan agar dia bersabar, agar dia dah insaf dan kembali menjadi orang yang baik. Soalan ada lagi soalan? Tak ada sini. Habis dah. Dia ada. Ada tak? Waalaikumsalam. Soalan yang orang lain boleh tupang attack. Jangan untuk kita seorang. Kita semayang atas kapal, kiblat dia bergerak. Okey, terima kasih. Okey, faham dah. Rakaat pertama semayang subuh. Deng atas kapal. Depan tu kiblat lah, jadi kita ikut luang kapal. Kita pun semayang, rakaat, i'tidal, sujud 2 kali. Naik rakaat kedua, kapal beralih ke kanan, kiblat ke kiri. Wajib berpaling menghadap ke kiri. Kerana apabila diubah kiblat daripada Baitul Maqdis ke Mekah semula, setelah 16 atau 17 bulan menghadap Palestin, turun wahyu, maka disampaikan oleh para sahabat, imam dan makmum semua tengah semayang berpusing menghadap Mekah semula. Maksud di situ ulama kata, jika kiblat bertukar, wajib berpusing. Yang tak wajib berpusing ialah kapal itu memang berpusing. Kapal tu keladi pula dah. Apa benda ni? Kemudi cabut keladi tu. Kemudi cabut. Bang. Dung jadi gini kapal pusing. Jadi kita mana duduk cacang saja sudah, biar dia pusing, dia kira sah dah. Tidak mau nak pusing kau ni, mu kena pusing sama. Jadi dah pusing sama tak jadi kerja. Yang kata kena pusing semula ini ialah kapal itu berpusing sekali-sekala kiblatnya. Kalau sentiasa berpusing, tak perlu ikut kiblat. Faham? Contoh rakaat pertama, betul kita ngadap sana, kapal ngarah ke arah Mekah. Rakaat kedua sembahyang subuh, kapal ke kiri. Maka Mekah ke straight,
Ke kanan kapal. Tadi gini. Wajib kita berpusing menghadap sana. Faham? Rakaat 3 pula mayang lohor, kapal ke belakang pula. Wajib pula pusing. Kapal berpusing-pusing. Tak payah ikut mana-mana. Faham? Kerana menyusah tak selesai masalah. Lagi soalan. Ya. Jual benda ni. Wave elektrik. Dia sama macam rokok lah. Dia ada dua pendapat. Pendapat yang kuatnya haram. Okey? Pendapat yang kuatnya haram. Itu. Jadi bila dia tak pendapat ini, maka bila diharamkan perbuatan itu, maka jangan dijadikan itu sebagai sumber pendapatan, jual beli dan sebagainya. Kita pindah kepada sumber rezeki yang lain. Itu lebih baik. Lagi soalan? Waalaikumsalam. Musafir. Tiga hari, nak duduk sini berapa hari? Nak tahu 3 hari, 4 hari tu. Awak dari mana? Kuala Lumpur, okey. Dari Kuala Lumpur nak datang ke Terengganu. Siapa yang nak musafir, perjalanannya 85 km ke atas, selama dalam perjalanan pergi, dia musafir boleh jamak qasar. Selama perjalanan balik, dia musafir boleh jamak qasar. Cuma destinasi. Siapa yang nak duduk di destinasi dia 3 hari atau kurang, dia tetap boleh jamak qasar selama 3 hari itu. Tapi kalau dia nak duduk 4 hari dan ke atas, maka sampai saja hari pertama tak boleh lagi jamak dan qasar. Kerana dia sudah hilang nama musafir dan dia sudah berstatus pemukim Kuala Terengganu. Cuma nak kira lagu mana 3 hari ini? Gini. Hari ini hari apa? Hari Sabtu. Pagi tadi bertolak dari Ceras Kuala Lumpur. Hari Sabtu. Dia nak duduk hari Sabtu, hari Jumaat, hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa. Faham tak lagi? Bila nak balik? Hari Rabu. Bermakna hari ini Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Hari pergi tidak dikira dalam 3 atau 4 tadi. Nak kira 3 atau 4, hari pergi tak kira. Hari balik tidak kira juga. Faham? Jadi hari ini hari datang tidak dikira. Hari balik bila? Nak balik Rabu tidak dikira. Tinggal Ahad, Isnin, Selasa. Awak dikira nak duduk 3 hari saja. Maka boleh jamak qasar selama 3 hari ini sampai hari Rabu. Faham lagi? Okey. Tapi kalau awak nak balik hari Khamis, hari ini datang hari Sabtu, nak duduknya Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis ada sehari. Hari yang hari mari, hari datang tidak dikira. Hari ini hari Sabtu tidak dikira. Faham? Hari balik hari Khamis tidak dikira. Tinggal apa hari? Awak dikira nak duduk 4 hari di Kuala Terengganu. Bermakna hilang status musafir. Dapat status pemukim Terengganu. Haram jamak qasar. Faham lagi? Beres lagi? Lagi soalan? Ya. Waalaikumsalam. Okey. Okey. Rasuah atau tidak? Itu bukan rasuah. Rasuah itu mendapatkan hak kita. Rasuah ini kita bayar sesuatu untuk mendapatkan hak orang lain. Okey? Tanah kita dirampas. Tanah kita dirampas oleh pejabat. Contohnya lah, dizalimi. Jabat kata boleh nak lepas bayar 500. Kita bayar. Faham? Hukumnya harus. I'anatul talibin, rojak di sana. Okey? Dia rasuah ni kita bayar untuk dapatkan benda yang tidak betul. Faham lagi? Contoh, patutnya tender ini diundi. Projek ni undi. Faham lagi? Bermakna ada 20 kontraktor yang layak termasuk kita.
Selain kita ada 19 lagi. Kita pun rasuah supaya tidak diundi, kita dapat. Jadi sepatutnya kita ada hak, orang lain ada hak. Hak orang lain sudah kita rampas, bayar duit, haram rasuah. Nampak? Faham tak lagi? Kan tak puas hati ke? Tapi bola TikTok ke? Ngaji tidak. Dengar tak kerja dengar. Tak kerja dengar pula tak apa. Memang tak kerja dengar. Faham tak lagi? Sepatutnya kedai ini diundi. Pasar ni 20 unit. Undi. Orang yang nak minta ada 100 orang. Kita bagi kat YB dah 5,000. Supaya kita tersenarai, tak payah undi. Itu rasuah. Tapi kalau memang hak kita, tanah kita, rumah kita dizalimi, dia minta rasuah, baru kita pulang balik hak kita sendiri, itu bukan rasuah. Maka dia yang minta berdosa, makan haram. Jelas lagi? Orang colek bini awak. Bini ada lagi? Ada, colek bini. Boleh lagu ni. Okey, 2 hari hilang. Hari ketiga dia hantar mesej. Ni gambar, suara bini. Video call, duduk dalam guni rupanya. Nak, awak nak kena bayar 10,000. Awak bayar, harang rasuah. Gitu. Tak lah hak awak. Faham tak lagi? Soalan terakhir. Dia. Soalan terakhir dia. Jangan malu. Banyak isu kat ni. Cepat. Tanya dapat pahala. Bukan jawab tak boleh. Tanya tu kan tanya tu dapat pahala. Jangan malu. Nak tanya benda. Abang bomba. Anu belakang. Mu tak modah belakang tu. Contoh buat contoh. Siapa rugi? Siapa rugi? Okey, awak untung. Siapa rugi? Tak tahu macam mana nak jual. Kalau awak nak jadi pembeli. Tak buat. Jangan. Okey? Awak nak bang untung mu seorang sedap gamak nak untung mu. Nah, pembeli jadi mangsa. Okey? Ada lagi soalan? Biar. Tadi macam ada Rasa malu. Sembahyang di rumah. Tahu dah nak tanya benda. Kita niat imam ke niat tak imam? Tahu dah. 20 tahun orang duk tanya. Ni, awak tulis. Okey? Kita ayah di rumah sembahyang. Anak kita pergi ikut belakang, tak balik lagi. Dia 10 tahun, 8 tahun, 6 tahun. Okey? 6, 8, 10 tahun. Apakah kita kena niat imam? Sunat niat imam. Kerana syarat sah makmum ialah mumayyiz, bukan baligh. Walaupun tidak baligh, bukan kata jadi makmum, jadi imam pun sah. Budak umur 6 tahun pandai solat, dia mumayyiz, dia sah menjadi imam solat Jumaat masjid negara. Walaupun masa rokok jatuh yoyo, golek yoyo duduk. Faham lagi? Sujud adudu terus tu baik kocek. Hukumnya sah. Faham? Yang tak sah, imam ghairu mumayyiz, belum mumayyiz. Jadi kalau yang belakang kita ikut tak mumayyiz. Contoh pakai Haji Melayu je, keluar dak akal. 4 tahun, tu dak mumayyiz, kotak-kotak yang ribet. Tak payahlah niat imam, kerana dia ghairu mumayyiz, tak pandai membezakan lagi. Tapi kalau yang belum balik, sudah mumayyiz, bukan kata jadi makmum, boleh dia jadi imam, latih je. Jadi kalau duduk belakang, kita niat sebagai imam, sunat.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.